Surah Wadduha wal laili idza saja, surah Wadduha, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi taqhar dengan tanhar sama semua, melainkan satu ya, qaf dengan nun ya. Yang pertama taqhar, yang kedua tanhar. Huruf pertama ta, huruf ketiga ha, huruf keempat ra sama. Huruf pertama ta berbaris fathah, huruf ketiga ha berbaris fathah, huruf keempat ra berbaris sukun, berarti sama. Yang tak sama sedikit satu lagi, qaf dengan nun. Yang ini taqhar, yang ini tanhar. Taqhar qaf sukun, tanhar nun sukun. Bezanya qaf dengan nun. Yaitu nama jinas ghairut tam. Baik, kita tengok makna. Fa ammal yatima, adapun akan anak yatim itu, fala taqhar, maka jangan kamu berlaku kasar terhadap dia. Kalau dalam rumah kita ada anak yatim, kalau dalam kampung kita, dalam taman kita ada anak yatim, jangan kita jadi kasar dengan dia kerana dia tak ada ayah. Anak yatim ni siapa? Anak yatim ni seorang anak yang kematian bapaknya, ketika pak dia mati, dia belum baligh. Itu nama anak yatim. Kalau pak kita mati, kita dah tua dah, umur 20 dah, umur 50 dah pak kita mati, itu tak nama yatim. Yatim ni dia beza antara manusia dengan binatang. Manusia ni pak dia mati, binatang mak dia mati. Kalau tak silap dalam kitab tafsir sebut sedemikian. Jadi anak yatim ni anak yang kematian bapa ketika anak itu belum baligh. Dalam hadis kata khairu baitin fil muslimin baitun fa fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Sebaik-baik rumah di kalangan umat Islam ialah rumah yang ada padanya anak yatim yang dibuat baik kepada anak yatim itu. Dan seburuk-buruk rumah di kalangan umat Islam, rumah yang ada dalamnya anak yatim yang dibuat jahat kepada anak yatim itu. Berbuat baik kepada anak yatim sama ada kita jaga dia bagi elok, ataupun mungkin anak menakan kita yatim, jiran kita yatim, kita bagi bantuan, kita bagi makanan, hantar berah sebulan sekali, atau kita bayar yuran sekolah dia, atau kita beli pakaian sekolah dia, ataupun kita bagi zakat ke dia, atau kita bagi sedekah ke dia. Kita berbuat baik kepada anak yatim macam kita berbuat baik kepada anak kita sendiri. Anak kita, kita bagi duit belanja di sekolah. Anak kita, kita hantar mengaji. Anak yatim pun kita sara mengaji. Kalau kita bela anak yatim macam bela anak kita, sama ada anak yatim duduk dengan kita ataupun duduk dengan mak dia, kita tolong bantu bayar yuran sekolah ke, ataupun kita hantar makanan, duit makanan. Ni duit beda bayar karan dengan ayak, ataupun ni duit bila beli berah, beli lauk untuk makanan si fulan, maka kita sudah menjadi orang yang berbuat baik kepada anak yatim. Nabi SAW menjanjikan orang buat baik ke anak yatim ni akan duduk dekat dengan Rasulullah dalam syurga. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza, ataupun ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, atau kama qala. Aku dengan aku dengan pemelihara anak yatim. Kafil yatim, orang yang jaga anak yatim, orang yang bagi jaminan, bagi bantuan kepada anak yatim. Kafalah, kalau kita masuk bab insurans dia panggil takaful. Takaful sekian. Takaful di bahasa Arab daripada perkataan kafalah. Jadi kena insurans tu jenis Islamik ke tak, tengok ada takaful ke tak takaful. Kalau ada takaful, mana dia telah diolah, telah
bentuk dalam bentuk ada panel syariah dia, takaful sekian, takaful sekian, takaful sekian. Orang ambil insurans kereta, motor, insurans rumah, cari yang ada takaful. Ada perkataan takaful, T-A-K-A-F-U-L. Jangan ambil yang tidak takaful, ini jadi insurans lain pula. Jadi perkataan kafalah, kafil, orang yang menjaga, memelihara anak yatim. Aku dengan orang yang jaga anak yatim macam ni dalam syurga. Nabi sampai isyaratkan kepada jari telunjuk dengan jari tengah. Mana duduk dekat dalam syurga dengan anak yatim. Orang yang jaga anak yatim, jaga sama ada kita bela terus dalam rumah kita, ataupun jaga tu dengan arti kita tak bela dia, tapi kita bagi bantuan pada dia, sama ada tahunan atau bulanan, seperti bantuan duit beli buku sekolah, ataupun bagi bantuan duit belanja di sekolah dia, ataupun bagi pakaian dia, ataupun beg sekolah, buku dia dan sebagainya, makanan dan sebagainya. Anak yatim ni orang tak ada ayah, jangan kamu pandang hina dengan dia, jangan kamu cerekah dia, jangan kamu kasar dengan dia. Fala taqhar, jangan kamu paksa dia. Bi akhdhi malihi, dengan dalam tersajalah kita, dengan kamu mengambil harta anak yatim. Dah lah tak bagi, balas harta budak tu pula dah. Ayah dia mati tinggal duit, patutnya dia dapat pusaka, kita pi rampas harta dia. Tak boleh. Wa amma as-sa'ila fala tanhar, adapun orang yang meminta, maka jangan engkau jerekah dia, jangan engkau tengking dia, jangan engkau herdik dia. Orang yang meminta. Dalam ayat ini kata ulama, perkataan yatim itu memberikan satu gambaran orang yang dulunya susah, kemudian senang, dia kena syukur. Macam kita dulu tak ada kerja, kita doa dia dapat kerja, kita minta dapat kerja. Dah dapat kerja, kena syukur dengan jawatan kerja yang kita dapat, jangan buat dosa dengan kerja itu. Dulu kita susah tak ada duit, doa dia ada duit sikit, dapat duit sikit, jangan kita buat maksiat dengan duit itu. Sampai zakat pun tak buat kelak, sampai ego dengan duit yang dia dapat, sombong dan angkuh. Sebagaimana Sa'labah masa susah, doa nak bagi senang, suruh Rasulullah doa, Allah bagi senang, dia jadi tak ketahuan, dia jadi munafik, kata dalam tafsir surah At-Taubah. Jadi sebelum Nabi SAW dilarang dan diajak kepada umat, baginda kalau nak ikut baginda jangan buat kasar ke anak yatim, Allah cerita dulu sebelum tu, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah engkau dulu anak yatim, engkau seorang yatim wahai Rasulullah, fa'awa, lalu Allah bagikan perlindungan, bagikan bantuan kepada engkau, Allah jadikan engkau, bagikan perlindungan, Allah hantar engkau dijaga oleh pak menakan engkau Abu Talib. Dulu engkau tak ada orang, tak ada ayah nak bela engkau, tapi Allah pilih engkau, hantar kat pak menakan engkau jaga. Setelah engkau yang yatim dijaga, maka sekarang kamu sudah berjaya, kamu jumpa anak yatim pula, jangan kamu kasar, kerana anak yatim ni kamu dulu pernah yatim dan kamu dijaga elok. Kamu jumpa anak yatim, kamu jangan buat kasar dah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, Allah dapati kamu dulu susah, fakir, lalu Allah mempercukupkan keperluan kamu. Dulu kamu susah, lah senang dah. Bila senang, tiba-tiba ada orang susah main jumpa kamu, minta derma, minta bantuan, minta sedekah, jangan kamu cerekah dia, marah kat dia, pi cari duit tak lain, duit tak ada, dia minta kat aku, jangan marah kat dia. Dulu pun kamu susah macam dia juga. Dulu kamu wajadaka 'ailan fa'aghna, dulu kamu susah, Allah perkayakan kamu. Bila kamu kaya, datang orang yang minta kat kamu. Siapa dia? Wa ammas sa'ila,
Adapun orang yang meminta, fala tanhar, jangan kamu cerkah dia. Ai fala tazjar bi, jangan kamu hina dia dengan sebab fakir dia, kerana kamu dulu pernah fakir. Jadi kita masa tak ada jawatan, kita minta jawatan dengan penuh rendah diri. Dapat jawatan, kita cengih tak ketahuan hala, tindah orang ni, cerkah orang ni, kita tak betul. Nabi SAW orang yang paling besar jawatan di kalangan semua makhluk, kekasih Allah, insan yang terbaik, afdalul makhluqin, makhluk yang paling mulia. Apabila Nabi SAW diberikan anugerah sebagai seorang rasul, tidak ada jawatan yang lebih tinggi. Allah Ta'ala berfirman, waqfid janahaka, rendahkan dirimu, liman ittaba'aka minal mu'minin, kepada pengikutmu yang beriman. Dah kamu jadi rasul, siapa-siapa orang beriman yang kamu bergaul dengan dia, jangan ego, jangan sombong, jangan angkuh, tapi bergaul dalam bentuk rendah diri kepada pengikutmu yang beriman. Kita jadi bos, orang bawah kita beriman, kadang baik kepada kita, dia semayang jemaah, kita tuang, kita cerkah dia, kita maki dia, kita kutuk dia. Sedangkan sebelum itu kita jadi bos, kita jadi kuli juga. Sebelum kita ada kerja, kita tak ada kerja. Bila Allah anugerah kepada kamu pekerjaan, jawatan, pangkat, jangan kamu sombong dan angkuh. Jadi ayat ini ada kaitan dengan sebelum tu. Sebelum tu kamu yatim, lah kamu jumpa anak yatim, kamu bergaul dengan elok. Sebelum tu kamu susah, lah kamu senang jumpa orang susah, bergaul dengan elok. Sebelum tu kamu wawajadaka ahilan fa'aghna, sekarang kamu dah aghna, kamu dah jumpa wa ammas sa'ila fala tanhar. Kamu berjumpa orang yang meminta, maka kamu jangan tengking dia, jangan jerkah dia, jangan bermuka masam dengan dia, jangan buat kelaku yang tak elok. Wa ammas sa'ila, adapun orang yang meminta itu sama ada minta makanan, kalau dia orang susah. Kadang kita pi ikut pekan, kita pi ikut tepi bank, abang mai RM2, nak buat apa? Nak makan ni, duit tak ada. Kita nak bagi pun tengok lipong tengok muka dia, gaya ni macam penagih dadah. Bagi kita beli dadah hampir dekat RM2, bukan beli nasi lemak ataupun beli ayam. Bagi je lah. Kalau dia minta 200, ikutlah. Dia kata nak makan tak ada duit ni. Kadang-kadang dia minta derma tahan pon, minta kaya buah duit pecah. Kadang duduk depan bank, yang sakit buah pinggang, minta derma bagi RM2-3. Kalau nak bagi, tak mau bagi, jangan marah, jangan hina dia. Kalau dia minta makanan, kita nak bagi makanan, bagi. Tak mau bagi, kita tolak dia dengan lemah lembut. Kita diam sudah. Kadang kita nak bagi pun kita fikir dulu kali, dia ni kalau aku bagi saja dia pijikan nombor ekor mampu. Nampak macam tak semayang, minta duit ke orang, badan kuat ni boleh kerja, Dato' minta duit. Syarat ajak kamu nak bagi, tak mau bagi, duduk diam. Tak usah duduk berkeli dengan dia, tak usah duduk hina dia, tak usah duduk kutuk dia. Kita tak tahu kehidupan dia macam mana. Dulu kita kecil-kecil, orang duk main rumah kita minta beras, bawa gundi lah tak ada lah. Lah tak minta beras, lah minta fulus terus. Dia tak beras dah tanggung, minta duit terus. Jadi sekiranya kita bertemu dengan orang yang meminta duit kat kita, kita tak bagi, silakan. Tak mau bagi, jangan hina dia, jangan maki dia, jangan kutuk dia. Di Mesir, masa duduk mengaji, kalau kita naik bas ataupun naik kereta api, dia tak minta terus dulu, dia minta dalam bentuk dia jual barang. Dia jual apa? Dia jual buku surah Yasin haji, harga 5 kupang ke RM1. Dia naik atas bas, kalau dalam bas tu ada 20 penumpang, dia pitak atas riba penumpang tu. Seorang satu surah Yasin yang ada perkataan ataupun ayat-ayat lazim ataupun doa-doa tertentu, buku doa contohnya dia letak atas riba ataupun di tangan tiap-tiap 20 orang, 20 buah, seorang sebuah.
Habis dia dah 20 buah tu, dia main depan balik, dia kutip balik. Kutip daripada nombor 1 sampai nombor 20. Hak mana yang nak bantu dia, ambil buku doa tu bagi duit ke dia. Tak kira RM1 ke 5 kupang ke. Kalau buku tu harga 2 kupang, mungkin dia bagi 5 kupang. 2 kupang harga buku, 3 kupang lagi harga sedekah ke dia. Ataupun harga 2 kupang dia beli dengan 2 kupang tu, tujuan dia kawan tu tentu ada untung. Mungkin dia beli modal sekupang, dia jual 2 kupang, maka dia dapat untung sekupang lagi modal dia bagi benda harga 2 kupang, kita bayar 2 kupang juga. Atau kita bagi 5 kupang tu kita bagi RM1. Maksudnya beli satu sedekah. Dia tak minta terus harga tu, tapi dia beli, dia bagi dalam bentuk jualan. Kalau bulan puasa dia jual ayam kurma lah, dia jual ayam mish-mish ke apa, buah kalori. Dia ikut dia nak jual. Jadi dia minta derma dalam bentuk jualan. Dia jual apa-apa, rasanya jual kipas ke, jual pen ke, jual pensil ke, dia letak tiap-tiap orang seorang satu. Ada orang dia tak mau ambil, dia bagi balik buku ataupun pen yang kau tu jual, dia bagi duit. Aku tak berhajat kepada pen hang mau jual ke aku tak mau beli, tapi aku nak bantu hang. Itu paling bagus ya, sebab dia tak ambil barang tapi dia bagi duit dia tu. Ada orang dia ambil, kalau pen tu harga 5 kupang, dia ambil pen tu satu, dia bayar RM1, 5 kupang lagi sedekah. Jadi macam-macam cara. Ada yang buat tak peduli, letak, dia biar sengap. Lagi kau tu ambil atas kaibah dia, atas lutut dia. Tu memang nampak belagak. Kawan nak bagi tu, aku bukan minta duit, aku nak jual, tak mau bagi. Bagilah balik, angkat pen tu, nah bagi. Ni dia buat takti, buat sengap, paling kot dia pula. Pasal dia pandang hina kat kawan. Hak jual barang dalam hati dia, nak jual pergi jual tangleh besar minggu ke mana, mai jual tak riba aku apa. Jadi dalam 20 orang hak terima barang tu, macam-macam perangai. Kita mengaji ayat ni, kalau kamu nak bagi sumbang, bagi. Kalau kamu nak beli, silakan. Tak mau bagi, tolak dengan elok. Tak perlu kita paling kok lain, sombong, marah pula ke dia, tak ada tempat lain nak jual. Sampai atas bas pun mai jual. Orang nak naik bas pergi kerja pun susah, pergi duk keling dengan dia pula. Jadi ayat ni ajak wa ammas sa'ila, dan adapun orang yang meminta fala tanhar. Lah orang bukan minta jenis tu, orang minta dalam ni Facebook ni dalam kuliah ni kadang-kadang dia tulis permintaan di bawah. Minta tu betul susah, kata susah kita pun tak tahu. Minta duit nak beli pampers anak lah apa semua. Orang minta alamat nak post pampers, dia tak bagi alamatnya. Mungkin kadang-kadang dia tak susah, tapi dia berlakon susah, ambil kesempatan. Ada juga. Jadi kita tak kenal kadang-kadang tu. Kenal ke tak kenal, kamu nak bagi, tak mau bagi, jangan menolak dengan menyakitkan hati dia. Baik. Satu. Yang kedua, orang yang meminta ini ada minta makanan, ada minta wang ringgit, ada minta pertolongan. Dia nak berurusan dengan seseorang, kita ada hubungan rapat sikit dengan seseorang itu, minta tolong kita jadi orang tengah, maka kita boleh tolong, kita tolong. Dan ia juga merangkumi orang yang meminta ilmu dan meminta pandangan. Minta ilmu seperti seorang pelajar yang mengaji kat kita, maka hendaklah kita layan pelajar itu dengan mulia. Kata dalam Sawi, dia kata apa? Wa qila al-muradu bis-sa'ili ma yashmulu talibal ilmi. Dan kata sebagian ulama, yang dimaksudkan dengan orang meminta itu merangkumi seorang penuntut ilmu, karena dia meminta ilmu kepada guru. Fayukrimuhu wa yunsifuhu, maka guru kena berhadapan dengan pelajar yang minta ilmu kat dia itu dengan mulia, memuliakan pelajar itu. Jangan pernah hina, karena orang minta ilmu ini dia berjalan di bawah naungan malaikat. Innal malaikata la tad'u al-ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna.
Orang yang keluar pada rumah pergi menuntut ilmu, dia bersama malaikat rahmat. Jangan kita hina orang yang dimuliakan oleh malaikat. Kalau kita hina dia, Allah hina kita. Pasal kita menghina orang dengan yang mulia. Orang yang terlibat dengan ilmu, dengan syarak, orang yang Allah mulia, kita hina dia tak ketahuan hala, Allah akan hina orang sedemikian. Baik itu alim ulama, penuntut ilmu, jangan kita pandang hina. Walaupun mereka dekeh pada kita duit banyak pada mereka, kita hidup mewah pada mereka, kita pangkat besar pada mereka, tapi mereka dekat dengan malaikat rahmat bersama mereka. Ada di Yaman tu, kawan tu nak pelajar habis mengaji, beli barang terlajak lebih, nak tambang, nak timbang di airport, kena sekilo berapa, 560, mau 10 kilo 600. Kawan tu nak timbang, ni kena denda orang benak dekat 20 kilo, hang beli 30 kilo 10 kilo kena denda. Kalau sekilo 60 ringgit, hang kena bayar denda 600. Pi seorang tok wali, tok guru, dia pergi kata kat kawan tu, hang nak ambil denda kat dia, hang tahu tak dia ni penuntut ilmu, bukan pekerja tak dapat gaji banyak, dia pun bukan ada gaji. Depa harap mak duk hantar mengaji, ni nak balik dah habis mengaji, depa belilah barang sikit bagi kat mak, depa buah kurma ke apa semua, hang nak derma denda depa. Hang tahu tak depa ni dimuliakan oleh malaikat sebab depa penuntut ilmu, hang belum tentu. Depa ni sembahyang jemaah, rajin main tahajud, baca Quran, baca hadis, main mengaji ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, dah boleh ilmu nak balik, hang pergi perkelas duit depa pula. Hang muliakan depa, bagi diskaun lah. Lah kali tak kena bayar. Pasal dia kenal kawan, jadi orang tengah. Pasal dia memberikan satu pandangan, satu ilmu kat kawan tu. Hang bergaul dengan semua masyarakat, kamu tak boleh samakan, kerana ada golongan yang mulia di sisi Allah dan para malaikat, Allah dan Rasul dan para malaikat, antaranya ahli ilmu. Jadi kalau orang meminta ilmu kat kita, dia penuntut ilmu, fayukrimuhu, naklah kamu muliakan orang itu, wa yunsifuhu, dan naklah kamu berlaku adil elok dengan kawan itu, wala ya'bas fi wajhihi, jangan bermasam muka di wajah penuntut ilmu. Jangan kita bergaul dengan jiran kita, dengan bini kita, dengan anak kita, dengan kawan kita elok. Dengan pelajar kita, kita tunjuk muka samsing dengan dia, karena dia sa'il, dia masuk dalam mu'ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta, jangan kamu jerkah tengking dia, jangan tunjuk muka cengeng kamu kat dia. Wala yatalaqahu bimakruhin, jangan dia berhadapan dengan penuntut ilmu dengan sifat yang dibenci. Sampai belajar tu kan, dia ni aku benci, muka samsing. Dak, ayat Quran ni ajak sedemikian, wa hadzal umum aula. Begitu juga dalam mesyuarat, pengurusi mesyuarat panggil kita pergi mesyuarat, minta pandangan si fulan, kita mangkit cokah dia, maki, kutuk dia, bukan bagi pandangan untuk membina, bagi elok, mangkit pergi duk cokah dengan dia. Mesyuarat ni sama ada mesyuarat dalam pejabat atau mesyuarat dalam parlimen. Kalau hak mangkit duk cokah tu orang bukan Islam, tak apa, depa tak mengaji wa amsaila fala tanhar. Orang minta pandangan kita untuk membina negara, kita bagi pandangan yang elok, bukan kita bangkit hinyak jokah tengking sampai orang baca Fatihah pun tenggelam. Tak hormat orang baca Fatihah, maka itu bercanggah dengan panduan Islam. Islam kata kalau orang minta pandangan kat kamu, kamu jangan jokah-jokah, jangan duk maki, bagi pandangan. Kalau orang terima pandangan kamu, satu benda baik. Kalau orang tak terima pun, kalau pandangan kamu itu baik, Allah akan terima sebagai amal soleh. Kalau pandangan kamu betul, Allah terima sebagai amal soleh, orang terima sebagai satu panduan. Kalau pandangan kamu ditolak, pendapat kamu ditolak, kamu bagi pandangan betul dah tapi ditolak, manusia tolak
tak jadi masalah. Yang penting Allah tak tolak. Kalau pandangan kamu pandangan yang betul, cara kamu beri pandangan ikut panduan syarak. Jadi orang yang meminta di sini merangkumi minta derma, minta bantuan dalam bentuk tenaga, minta bantuan dalam bentuk minta ilmu daripada seorang pelajar kepada guru, minta bantuan dalam bentuk minta pendapat daripada seorang ketua mesyuarat kepada ahli dalam mesyuaratnya, ataupun minta pandangan yang lebih luas dalam bab pentadbiran negara, dalam parlimen, dalam Dewan Undangan Negeri. Kita nak bagi pandangan, bagi dengan baik, tak perlu jokah-jokah, tak perlu maki hamun, kerana Quran kata wa ammas-sa'ila fala tanhar. Panjang dah 7.20 dah. Selalu hari Jumaat berhenti awal. Tak apa, kita berhenti tani dulu, nanti kita sambung lain. Esok kita sambung lain insya-Allah. Kerana sehari pukul 9 lebih kurang ada kuliah dengan jemaah Pak Si pula. InsyaAllah kalau sempat saya bagi di sini, kalau tak sempat mungkin buat semacam ini, tapi online macam biasa pukul 9 sampai 10.30 lebih kurang ataupun lebih sikit untuk kuliah duha dengan kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.